Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah mempertemukan kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita. Hari ini kita akan masuk ke dalam bacaan muka surat 86 dari surah An-Nisa ayat 45 ke 51. Jadi yang mana sahabat-sahabat nak buka Al-Quran boleh buka cepat-cepat ya, Al-Quran muka surat 86. Baik, sebelum kita mulakan, saya suka mengambil kesempatan ini menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita daripada awal, insya-Allah, untuk kita sama-sama khatam Al-Quran bersama-sama. Baik, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, seperti biasa jangan lupa, insya-Allah, sahabat-sahabat pengerasnya, iaitu kita tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman sebelum kita mulakan pelajaran. Diharapkan Allah memberkati usaha kita dalam kita menyampaikan dan menyebar luaskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, dah. Kalau dah tekan button share, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan terima kasih. Saya tengok Mardi daripada awal tadi dia tekan love, dia tekan heart dan juga like. Terima kasih. Dan juga yang terima kasih kepada yang dah tekan share, yang belum lagi share, insya-Allah boleh share dahulu sebelum kita mulakan pelajaran. Baik, kita mulakan dengan bacaan isti'azah. Seperti biasa, kita mulakan di awal ayat dengan bacaan isti'azah. Pastikan hamzah dan ainnya itu jelas, diberikan perbezaan. A'u, bukan a'u, bukan a'u ya. Yang pertama a, yang kedua a'u. Dibacakan dengan dua harakat. Zu di hujung lidah. Billah, lafzu jalalah dibacakan dengan nipis, dua harakat. Kemudian Himinasyaitan, dua harakat. Nirrajim, dan diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya dua harakat. Jangan berhenti dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tak tepat. Mestilah kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barulah sempurna. Kita terus masuk ke dalam ayat 45 surah An-Nisa. Wallah, dibacakan lafzu jalalah ini dengan tebal. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Da dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Ikum, ingat kaf baris depan, baris dhammah bertemu mim, bunyi kum. Jangan bunyi kum. Ramai baca bi'a'daikum. Bukan kum tapi kum ya. Kaf baris depan kita baca dengan bunyi ku, bukan bunyi ko. Kemudian ada di sini jim kecil. Jim kecil ini waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh terus ya. Mungkin ada teman-teman yang nak tulis setiap poin-poin yang saya berikan, yang saya sampaikan, insya-Allah ada keberkatan di situ. Kemudian ibtidak terus pada wa kafa billah. Baik, lafzu jalalah di sini dibaca nipis. Yang ni tadi kita baca tebal. Yang ni pula kita baca nipis. Baik. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, bagaimana nak tahu yang bila masa nak baca nipis, bila masa nak baca tebal? Baik, jawapannya sangat senang. Kalau sebelum perkataan Allah itu datang huruf yang berbaris kasrah, baca dengan nipis. Kalau sebelum perkataan Allah itu datang baris fathah atau dhammah, boleh fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Jadi wa kafa billah, lafzu jalalah ini dilihat seperti fathah ini baris satu tetapi dibaca dua harakat ya. Billahi wali, tekankan dia itu bersabdu.
Waliyaw. Di sini tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. Masukkan beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Jangan tak cukup harakat. Waliyaw wa kafa. Bunyi dengung dah okey, panjang tak cukup. Mestilah waliyaw, barulah wa kafa billah. Sekali lagi lafzul jalalah datang sebelumnya baris kasrah, dia baca nipis 2 harakat. Hinasira. Nasi, bukan nasi. Siapa baca nasi jadi huruf sin. Kalau kita baca nasi jadi huruf sa. Sekarang ni nasi, huruf sad. Nasira. Dan ran bila diwaqafkan dia jadi ma'iwat, dibacakan dengan 1 baris tetapi kekal 2 harakat. Jangan kita berhenti dengan nasira. Nasira. Itu tak betul, tak sempurna. Dia mestilah nasira, baru berhenti. Cuba kita dengarkan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Kemudian terus waqaf. Dan kita terus ibtidak pada ayat yang seterusnya. Minalladzi. Baik, mungkin ada teman-teman yang tanya, Ustaz, macam mana mim ni dia mula dengan sabdu? Dia mula dengan sabdu. Lihat, baik. Maksudnya, macam mana nak baca ni? Apa fungsi dia letak sabdu ni? Sebab kita baca minalladzi, seakan-akan sabdu itu tidak wujud. Baik, jawapannya ialah kerana bila tanwin ra ni, tanwin bertemu mim, dia kena baca dengan dengung 2 harakat. Maksudnya kalau kita nak baca dengan wasal, kita nak sambung terus. Kita tak nak waqaf di sini. Kita tak nak berhenti di sini. Jadi kita baca wa kafa billahi nasiran minalladzi. Jadi kita terus sambung dengan masuk di atas mim dengan kadar dengung 2 harakat. Itu fungsi dia. Baik, kalau dah waqaf di sini, dia jadi sabdu itu tak ada fungsi lah. Bila kalau kita waqaf di sini, dia terus masuk. Minalladzi. Minalladzi. Di hujung lidah zi. Nahadu yuharri. Ri di sini dibaca nipis. Rifunal. Nal. Nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Alif lam qamariyah di sini. Jadi alif lam qamariyah, lamnya dibunyikan dengan jelas. Yuharrifunal kalima am. Di sini idgham bi gunnah, nun mati bertemu mim, dibacakan dengan dengung 2 harakat, masuk beserta dengung. Asalnya ain baris atas bertemu nun bunyi an. Tapi bila datang mim yang bersabdu, dia jadi am. Seakan-akan nun itu tidak ada pada bacaan, ya, dia hanya ada pada tulisan. Am 2 harakat. Mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna was. Wa baris atas terus naik di atas sin. Jadi hamzah wasal itu, ni huruf alif yang ada kepala sad di atasnya, ini namanya hamzah wasal. Dia di sini tidak ada fungsi bacaan. Dia hanya ada fungsi bacaan seandainya dia berada di hadapan. Bayangkan sahabat-sahabat, ayat ini bermula dengan hamzah wasal. Jadi waw itu tidak ada. Dia bermula hamzah wasal, sin tanda mati, mim baris atas bertemu ain bertanda mati. Jadi macam mana kita nak baca? Di sini kena baca dengan baris bawah. Isma. Isma. Baik, insya-Allah nanti kita akan bahaskan dengan lebih lanjut tentang tajuk hamzah wasal. Jadi sahabat-sahabat, yang mana yang nak belajar, jangan bimbang, jangan risau. Kekal bersama kita insya-Allah. Dan juga di akhir bacaan kita mengaji nanti, saya akan beritahu bagaimana sahabat-sahabat akan dapat belajar dengan lebih detail tentang hamzah wasal ini. Kami nak berikan sebuah buku asas dan buku tajwid bagi mereka yang benar-benar ikhlas nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas, untuk kami bantu insya-Allah. Baik, kalau hal begini, dia tidak dibaca. Dia terus waw baris atas naik di atas sin. Wasma' ghaira musma'in. Di sini dibacakan dengan idgham bi gunnah. Asalnya musma'in, ain. Tapi bila datang waw jadi musma'in, masuk beserta dengung 2 harakat. Wa ra'ina layya. Di sini iqlab. Asalnya
Ya ini tanwin dua di atas, yan. Tetapi bila hukum iqlab, yakni di dalam Al-Quran Rasam Usmani, dia berikan, dia tak tulis baris dua. Dia tak tulis fathatain. Tetapi dia tulis satu baris, ditemani dengan mim kecil yang ekor mimnya ke bawah. Selepasnya pasti-pasti sudah datang huruf ba. Jadi cara bacaannya itu ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada layyan jadi layyam. Tetapi mim yang very khusus, iaitu bibir kita itu, dia hampir bersentuhan saja. Layyan dengan kadar panjang 2 harakat. Bi'alsinatihim wa ta'na. Ini izhar syafawi. Him, sempurnakan bunyi mim mati terus masuk. Wa ta'na. Ikhfa di sini. Asalnya wa ta'nan. Bila jadi tanwin bertemu fa, dia disamarkan bunyi tanwinnya itu. Dia tak jadi nan dah. Dia jadi na. Kita bawa dia bunyi dia disamarkan antara tanwin dengan fa. Na, 2 harakat jangan lupa. Kemudian terus fiddin. Ya? Cuba saya baca dahulu sampai sini, insya-Allah kita dengarkan. Kalau ayat ini terlalu panjang, insya-Allah saya akan pendekkan sekejap lagi ya. Saya akan bacakan dengan potongan yang lebih pendek dan kita tidak balik pada tempat yang sesuai. Baik. Daripada minal ladzi. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna. Saya waqaf di situ. Kemudian sahabat-sahabat ambil daripada wa yaqulu. Wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Begitulah insya-Allah sahabat-sahabat ya. Kemudian ada sekali lagi kita jumpa waqaf jaiz di sini. Boleh berhenti. Jadi kita berhenti. Jangan paksa kalau dah nafas nak habis ya. Kemudian ibtidak balik pada walau an. Di sini wajibul gunnah, nun bertanda sabdu. Sahabat-sahabat jumpa nun tanda sabdu ataupun mim tanda sabdu, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa ikhfa di sini 2 harakat. Wanzur baru masuk dzur. Jangan baca wanzur wanzur, itu tak betul. Mestilah wanzurna lakana khairan lahum wa aqa. Diberikan pantulan di sini. Faqala sughra wa aqwama walakil. Di sini idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Asalnya walakin. Tapi bila nun mati, bila bertemu lam, hukumnya masuk tanpa dengung 2 harakat. Walakin la'anahumullahu bikuf. Lafzul jalalah di sini dibaca tebal. Sebelumnya datang huruf yang bertanda ataupun berbaris dhammah, dibacakan dengan tebal. La'anahumullah 2 harakat. Hu bikufrihim. Rihim, ri di sini dibaca nipis. Him bukan him. Ramai yang baca bikufrihim. Yang sebetulnya ialah bikufrihim. Fala yu'minuna illa qalila. Jadi lan bila waqaf dia jadikan 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Baik, saya waqaf di situ. Ya. Kemudian saya ambil daripada wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullah. Kemudian sekali lagi saya waqaf di itu. Saya nak juga membantu kepada teman-teman kita, mungkin ada yang tidak sampai nafas, kurang-kurangnya
mereka dapat tips bagaimana untuk waqaf, kat mana nak waqaf dan kat mana nak ibtidak balik. Baik, kalau waqaf di sini ambil daripada walakin. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Baik, kemudian bila dah waqaf di situ, bolehlah terus ambil ayat yang seterusnya. So far macam mana? Okey ke okey? Kalau okey, jangan lupa berikan thumbs up dan juga komen seronok dengan cinta Al-Quran. Baik. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang tolong tulis poin-poin yang saya sampaikan, Syah Banun, Zainab, rakan-rakan Asmah dan juga kawan-kawan yang lain, insya-Allah Warsina yang saya tak sempat sebut nama, saya mohon maaf. Saya alhamdulillah perkongsian pelajaran kita ini bukan sahaja terhad kepada rakyat Malaysia, malahan ada juga daripada Singapura, Indonesia dan Brunei yang mengikuti pelajaran kita, alhamdulillah. Yang paling penting bagi saya ialah Allah menerima usaha yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua dipermudahkan, dikuatkan ingatan untuk mengingati pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari, insya-Allah. Baik. Jangan lupa tekan button share yang baru bersama dengan kita, insya-Allah kita panjang-panjangkan ilmu ini kepada mereka yang tersayang. Baik, kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Ya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ayyuhalladzi, ya bersabdu, lam bersabdu, jadi tekankan. Ayyuhalladzina utul, ta baris depan terus naik di atas lam. Tul, bukan tul tetapi tul, ya. Ta baris depan bunyi tu. Jadi waw ini silent, alif zaidah ini silent, hamzah wasal silent. Jadi 3 huruf yang tidak dibunyikan di sini. Ta baris depan terus naik di atas lam. Utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqal. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya musaddiqan. Tapi bila datang lam jadi qal, masuk tanpa dengung. Lima ma'akum. Di sini kena dengungkan, mim mati bertemu mim. Idgham mislan saghir dibacakan dengan dengung 2 harakat. Kum min, di sini ikhfa. Ikhfa juga dibacakan dengan 2 harakat. Cumanya ikhfa di sini dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Jadi kita jangan baca ming, tapi kita baca dengan min qam, min gitu ya, 2 harakat. Qab, ada qalqalah di sini. Berikan lantunan. Qab, qabli an. Di sini nun mati bertemu nun dan nun ini juga bersabdu. Jangan lupa dengungkan 2 harakat. Nat, dibacakan dengan berikan pantulan di sini. Beza lantunan pada huruf ta dan ba ialah kalau ba kita pepeskan mulut, kalau ta kita bulatkan mulut. Cuba sahabat-sahabat lihat di sini. Qab, masalah manakala di sini nat. Nampak tak bibir saya? Beza dia tu. Manakala kalau di sini kita bulatkan dia tak jadi qab, dia jadi qabwa. Itu. Manakala di sini kalau kita pepeskan jadi nat, tak betul. Dia kena nat. Di sini pula qab. Itu beza dia. Qalqalah ini bukan sebarang-barang lantunan ataupun pantulan, dia ada pantulan yang khusus. Ba, jim dan dal pepeskan mulut, qaf dan ta bulatkan mulut. Natmisa wujuhan. Di sini ikhfa hakiki, asalnya wujuhan, tapi di sini kena baca ha 2 harakat. Fanaruddaha ala, dibacakan 4 atau 5 harakat. Adba, sekali lagi kita jumpa qalqalah huruf dal di sini, berikan lantunan. Adbariha, 4 atau 5 harakat. Au nal'anahum, hum, bukan hum. Kama la'an, dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Na, 4 atau 5 harakat. Asha, 2 harakat, ha pedas. Habas, ba beri atas terus naik di atas sin. Jadi sini alif lam syamsiah. Lamnya tidak dibunyikan. Beza kalau alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati. Manakala pada alif lam syamsiah, lamnya kosong, tidak bertanda.
Jadi ba baris atas terus naik di atas sin yang bersabdu ashabas sabt. Sabt. Last kali makhraj akhir adalah huruf ta, bukan huruf ba. Jangan ashabas sab. Tak betul. Kalau ashabas sat, tak betul juga. Yang betulnya ashabas sabt. Baru betul. Cuba sahabat-sahabat dengarkan. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada ayat 45 hingga 51. Sekarang ni saya nak sahabat-sahabat lihat dahulu satu persatu ayat dan hukum-hukum tajwid yang ada padanya. Nanti bila dah selesai kita ceritakan semua sampai akhir. Kemudian kita baca bersama-sama. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Baik, saya waqaf di situ. Kemudian sahabat-sahabat boleh ibtidak balik pada musaddiqan. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Baik, sekali lagi saya waqaf di sini. Kemudian sahabat-sahabat ambil daripada fanaruddaha. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ. Kemudian teruslah ibtidak pada وَكَانَ izhar syafawi. Mim mati yang diberikan tanda mati di dalam Al-Quran Rasam Usmani, itulah hukum izhar syafawi. Sempurnakan saja bunyi mim terus rullah. Lafz jalalah ini dibacakan dengan tebal 2 harakat. Himaf'ula. Coba dengarkan. Wa kana amrullahi maf'ula. Kemudian teruslah ibtidak pada dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah di sini. Jangan pula kita baca innallaha la. Itu tak betul. Yang betulnya innallaha la yaghfiru yaw. Jangan baca ya, ramai baca ya di sini. Yang betulnya yaw. Yaghfiru di sini idgham bi gunnah. Masukkan beserta dengung 2 harakat. Yushraka bihi 2 harakat. Wa yaghfiru ma duna dza. Nak ke dza jangan lambat. Sebab itu bagi sahabat-sahabat ya, saya nak bagi sangat-sangat orang kata apa, petua ni kena ikutlah ya. Kalau nak baca Al-Quran bagi lancar, mata bergerak dulu. Jangan mata dan mulut seiringan. Kerana apa? Kalau tidak, kalau mata dengan mulut kita seiringan, dia akan ambil beberapa second daripada hujung ayat ini nak masuk ke ayat ini. Jadi wa yaghfiru ma duna dza. Sebab itu untuk bagi cepat, sahabat-sahabat mata bergerak dulu. Madu, mulut sebut du, kita dah nampak dah nun baris atas. Jadi tak perlu tunggu situ lagi. Tengok dia nak masuk ke mana. Duna dza. Jadi na itu kita dah keep in mind, kita dah nampak dah. Za, mulut sebut za, mata dah nampak dah likalimai. Mulut sebut limai tu, mata dah nampak dah yasha. Jadi mata always duduk di hadapan. Cuba kita dengarkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi tekankan hamzah itu, diberikan tanda mati mendatang. Baik. Kemudian wa may, di sini didengungkan 2 harakat, nun mati bertemu ya. Wa may yushrik, ra di sini dibaca nipis. Rik, jangan baca yushrik, itu tak betul. Yang betulnya yushrik
yusyrik billah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Faqad iftara 4 atau 5 harakat. Sa di hujung lidah. Sa isman izhar halqi. Sempurnakan bunyi tanwinnya, jangan dipanjangkan. Terus azima, dan man bila kita waqaf dia jadi 1 baris 2 harakat. Cuba dengarkan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Baik, alhamdulillah. Boleh. Santai-santai sahabat-sahabat, jangan risau kalau rasa terlalu banyak untuk diingatkan ustaz. Ustaz bagi tahu benda ni banyak sangat, kami nak hadam, banyak sangat nak ingat. Jangan bimbang, jangan risau. Ada cara yang lebih mudah saya nak bantu sahabat-sahabat. Tunggu sehingga akhir, kami akan berikan sebuah buku asas dan buku tajwid bagi mereka yang berhajat untuk belajar Al-Quran daripada asas. Untuk mendapatkan 2 buah buku itu, nanti saya bagi tahu bagaimana caranya. Kita teruskan dahulu. Alam izhar syafawi. Sempurnakan saja bunyi mim matinya, jangan dipanjangkan. Tara ilal ladzi, zi di hujung lidah. Na yuzakkuna ikhfa hakiki. 2 harakat. Asalnya an, tapi siapa baca an jadi izhar. Salah ya. Dia kena anfusahum. Fusahum, bukan hum. Jangan baca fusahum, tetapi fusahum. Bunyi lembut gitu ya. Kita dengarkan. Kita teruskan dahulu. Balillah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hu yuzakki 2 harakat. Mai idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat. Mai yasha 4 atau 5 harakat. Wala mulut sebut yasha, hamzah baris depan dah nampak dah. Jangan tunggu situ lagi, tengok di bawah dia nak masuk ke mana. Wala yuzlamuna fatila. Baik, kemudian ini hamzah wasal. Ini dah jumpa dah. Ini dah jumpa. Tapi kita tak nak cerita lagi di situ. Kita nak baca ayat ni dulu. Dengar dan cuba ikut dulu. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Baik, sahabat-sahabat, yang mana yang nak tolong tulis, yang boleh tolong tulis apa yang saya nak beritahu ni. Penting. Apa dia? Bila hamzah wasal berada di hadapan, ini bukan baris dhammah, sahabat-sahabat, ini bukan baris dhammah, bukan baris hadapan. Baik, nak baca macam mana? Nak baca anzurka, inzurka, unzurka. Baik, siapa yang mengikuti pengajian kita selama ini, mungkin mereka dah ada jawapan lah ya. Yang mana yang baru pertama kali, sebelum saya nak cerita ni, tekan button share dulu. Baik, cara bacanya ialah, sahabat-sahabat, rule dia sangat mudah. Kalau hamzah wasal berada di awal ayat, huruf yang kedua bukan huruf lam. Tolong tulis ya. Kalau hamzah wasal berada di awal ayat, huruf kedua bukan lam. Dapat? Yang mana tolong tulis, terima kasih. Yang mana tangan di tengah type itu. Yang huruf kedua bukan lam, lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Dalam hal ini huruf ketiga berbaris dhammah, maka hamzah wasal dibaca dengan dhammah. Kalau huruf yang ketiga berbaris di atas, yakni fathah, ataupun baris bawah, yakni kasrah, maka hamzah wasal dibaca dengan kasrah. Baik. Kalau huruf yang kedua huruf lam, huruf ketiga baris apa pun tak peduli dah. Dia tetap hamzah wasal dibaca dengan baris atas. Dapat diharapnya. Siapa yang nak tahu lebih detail tentang hamzah wasal ini, kena join jadi ahli cepat Quran. Kami nak berikan 2 buah buku asas dan buku tajwid. InsyaAllah nak dapatkan buku tu sekejap lagi. Dan nak habis dah. Ujung last sekali nanti saya beritahu. Baik. Dah dapat ya. Hamzah wasal ni dibaca dengan baris dhammah. Yang kedua, nun mati bertemu dhad. Dia kena jadi ikhfa di sini. Jangan lupa baca 2 harakat. Jangan baca unzur kaifa unzur kai. Itu tak betul. Dia kena baca unzur
Unzur. Baru betul. Unzur. 2 harakat, jangan lupa. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Cuba dengarkan. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Dan diberikan lantunan di sini qalqalah kubra, ba-nya walaupun hidup, walaupun ada baris, tapi kalau kita waqaf diberikan tanda mati. Kemudian wa kafa bihi. Ni maksilah tawilah dibacakan 4 atau 5 harakat. Is di hujung lidah. Ismam. Di sini tanwin bertemu mim masuk beserta dengung 2 harakat. Asalnya isman. Tetapi bila datang mim jadi ismam 2 harakat. Mubina. Cuba dengarkan. Wa kafa bihi ismam mubina. Kemudian sahabat-sahabat boleh terus ayat yang seterusnya. Alam tara ilal ladzi, zi di hujung lidah, na'utu nasibam. Tanwin bertemu mim. Sebab itu mata kena cepat. Sebab apa? Kalau mata lambat, ba tanwin di atas bunyi ban. Kita akan baca nasiban. Oh, rupanya masuk ke mim. Jadi begitu. Sebab itu bila sebut nasi, mulut sebut nasi, ba tanwin di atas dah nampak dah. Tengok dia nak masuk ke mana. Oh, rupanya dia nak masuk ke mim, kena masuk terus 2 harakat. Nasiban minal kitabi yu'minuna bil. Nabil, bukan nabil, tapi bil. Nabil jib, diberikan lantunan di sini. Jibti wa taghu. Taghu 2 harakat. Ti wa yaqulu. Wa yaqulu. Nalilladzi. Nak ke lil jangan lambat. Sebab itu mata bergerak dahulu. Wa yaquluna lilladzina kafaruha. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ula 4 atau 5 harakat. I'ahda 2 harakat. Minalladzi, lam yang bersabdu, tekankan. Minalladzi di ujung lidah. Na'amanu sabila. Baik, cuba kita dengarkan ayat ini. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Baik, saya waqaf di situ. Kalau waqaf di situ, saya ambil daripada yu'minuna bil jibt. Yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu. Dibacakan 2 harakat. Kemudian sahabat-sahabat lihat di sini ada alif yang bulat penuh di atasnya. Ini huruf zaidah saja. Dia ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Ya? Cuba kita ambil sekali lagi. Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi begitulah sekarang ni saya nak ajak sahabat-sahabat, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 45 sehingga ayat 51. Diharapkan sahabat-sahabat semua dah bersedia. Siapa nak teguk minum air silakan. Siapa yang nak betulkan kedudukan juga silakan, insya-Allah. Sebelum kita mulakan, sekali lagi saya mengharapkan sahabat-sahabat dapat menekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga kita, insya-Allah, dan juga teman-teman kita agar mereka juga dapat mempelajari sesuatu. Dan di akhir nanti bila dah kita selesai baca, saya akan bagi tahu bagi sahabat-sahabat yang belum lagi mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid untuk kami bantu. Di akhirnya saya akan bagi tahu bagaimana bagi mendapatkannya.
Sekarang kita akan baca bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا
يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dapat pelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan buat kali ini. InsyaAllah yang mana yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, kita ada live setiap hari di page Facebook Fatihah jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh ikuti kita hatta sehinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang insyaAllah berhajat untuk memperbaiki kembali makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu. Kerana kita tahulah biasalah huruf hijaiyah ini bahasa Arab. Kita ni orang Melayu. Kadang kita masih lagi confused yang mana sa, yang mana sa, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana kha, yang mana gha. Jadi insya-Allah kami ada cara yang lebih mudah. Kami nak berikan sebuah buku asas dan buku tajwid seperti mana yang tertera di hadapan sahabat-sahabat. Jadi bukan sahaja diberikan dua buah buku ini, tapi sahabat-sahabat akan diberikan dengan rakaman penuh kedua-dua buah buku ini. Keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian bagi rakaman buku asas dan tajwid ini yang dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran dan juga melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Jadi dan juga sahabat-sahabat akan dimasukkan dalam satu grup Telegram. Kalau ada soalan-soalan, insya-Allah boleh diajukan di situ untuk bertanya dan sebagainya. Selain daripada itu, sahabat-sahabat yang menjadi ahli Cepat Quran akan diberikan rakaman Al-Quran daripada awal surah Fatihah sehinggalah akhir surah An-Nas yang akan diberikan daripada masa ke masa. Jadi dari situ keseluruhannya termasuk rakaman buku asas dan tajwid, sahabat-sahabat akan mendapat hampir 800 video pengajian. Jadi marilah bersama-sama dengan kami insya-Allah untuk kita tingkatkan kualiti dan mutu bacaan Al-Quran kita. Jangan bimbang, tidak ada komitmen yuran bulanan yang dikenakan dan juga tidak ada yuran tahunan yang kami kenakan, kerana yuran keahlian hatta saat ini kalau sahabat-sahabat join hanya dikenakan sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah dengan join sekali jadi ahli Cepat Quran, sahabat-sahabat akan dapat belajar sampai akhir hayat insyaAllah. Bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun. Selagi mana kita hidup, kalaulah kita hidup lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, insyaAllah sepanjang itulah sahabat-sahabat akan dapat bersama dengan kami mendapat nasihat, bimbingan daripada kami insyaAllah daripada masa ke masa. Dan juga ini bagi mereka yang nak belajar daripada jarak jauh lah ya, yang mana yang nak datang ke pusat pengajian kami, insyaAllah saya nak war-warkan di sini, iaitu pada bulan September nanti, bulan 9 nanti kita berikan pengajian Al-Quran sebulan secara percuma. Siapa tak ambil memang rugilah peluangnya. Kita tak kenakan yuran pendaftaran, tidak ada yuran bulanan. Hanya bayar duit buku sahaja. Bayar duit buku asas dengan buku tajwid yang tadi itu, insya-Allah kita akan belajar balik daripada asas, kita perbetulkan. Jadi yang mana yang duduk dekat dengan Kuala Lumpur, siapa tak datang rugilah ya. Ini alamatnya, tapi sebelum datang kena WhatsApp dulu bagi tahu berapa orang nak datang. Kalau nak datang dengan suami ataupun nak datang dengan isteri ataupun nak datang dengan kawan-kawan ya, kerana tempat adalah terhad. Insya-Allah kelas ini akan bermula pada awal bulan September nanti. Jadi yang mana yang berminat boleh WhatsApp kami di nombor ini. Dan sesiapa yang nak membaca lanjut tentang pengajian Cepat Quran jarak jauh, boleh layari www.cepatquran.com. Juga boleh buat pendaftaran di situ. Serta sahabat-sahabat insya-Allah diharapkan terus memberi sokongan dan dukungan kepada kita untuk kami terus bersemangat untuk melakukan perkongsian ini. Jadi yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Jadi apa tunggu lagi, insya-Allah kita memberikan satu tawaran yang sangat istimewa untuk kita sama-sama. Ini bukan usaha daripada kami saja, bukan usaha sahabat-sahabat saja. Anggaplah ini usaha kita bersama untuk kita memastikan kita pulang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ada jawapan untuk diberikan kepada Allah, yang kita telah berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Janganlah kita sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan kita tidak ada jawapan nak bagi. Allah tanya kenapa bacaan Al-Quran tak bagus. Kita nak kata apa? Kita kata sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan kerja dan sebagainya. Takkan itu jawapan yang nak kita berikan. So kurang-kurangnya biarlah kita berusaha dulu, kerana keputusan ataupun natijah
adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi kita pandai, esok pun Allah boleh bagi kita pandai. InsyaAllah. Yang pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kukuhkan, kita rapatkan insya-Allah, dan kita teruskan munajat kepada Allah di samping kita berusaha. Orang Islam ini tidak diajar hanya dengan cukup berusaha, tetapi bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal dan berusaha. Jangan kita berusaha dulu baru tawakal. Itu salah, konsep yang salah. Dalam Islam, kita bertawakal kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah, kemudian kita berusaha. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan perjalanan hidup kita, urusan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi, saya rasa setakat itu dahulu. InsyaAllah, sekali lagi, yang mana yang nak jadi ahli cepat Quran, bagi mendapatkan kesemua apa yang saya beritahu tadi, jangan lupa komen di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran, dan selepas ini boleh tonton satu video pendek berdurasi 2 minit bagi sahabat-sahabat mengenal lebih jauh bagaimanakah kaedah pendekatan yang kami gunakan di dalam kaedah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Kita tak bagi e-book, kita bagi buku secara fizikal ya. Jadi insya-Allah kita berjumpa pada sambungan ayat esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap dan salah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran cepat Quran.
sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.